Assalamualaikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana waftah alaina abwab al-fahmi wal 'ilmi wal hikmah wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain insyaallah ta'ala. Kedudukan negara dalam Islam. Alhamdulillah, malam ini walaupun dalam keadaan yang tergesa-gesa dan waktu yang lewat daripada yang dijadualkan, kerana dalam perjalanan tadi ada kemalangan yang menyebabkan jalan jadi jam. Ala kulli hal, masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Barang yang dikehendaki Allah itu berlaku dan yang tak dikehendaki Allah itu tidak akan berlaku. Jadi alhamdulillah, malam ini kita meneruskan juga lagi pengajian kita walaupun dalam keadaan yang lewat. Semoga Allah memberi manfaat kepada kita dalam waktu-waktu yang singkat ini. Kita masuk kepada bab yang pertama daripada buku Fiqhud Daulah susunan Al-Imam Al-Qaradawi, iaitu kedudukan negara dalam Islam. Kerana hal inilah yang dipertikaikan oleh masyarakat sekular dan juga tokoh-tokoh politik sekular dan pemikir-pemikir politik sekular. Mereka menafikan ada hubung kait antara negara dan juga agama. Oleh itu dijelaskan dalam bab yang pertama ini perkara yang sangat penting ini, iaitu tentang bagaimana kedudukan negara dalam Islam berdasarkan nas-nas Al-Quran dan hadis. Penjajah barat yang memerintah negara-negara Islam berjaya menanamkan dalam akal dan jiwa umat Islam pemikiran yang pelik lagi buruk kandungannya, yang menyatakan bahawa Islam adalah satu agama, bukannya sebuah negara. Agama menurut fahaman barat hanyalah sekitar maksud agama sahaja, yang tiada hubungan dengan urusan negara. Bagi mereka, urusan negara diatur oleh akal manusia sahaja berdasarkan pengalaman-pengalamannya dan keadaan yang sering berubah. Agama ini adalah suatu perkataan atau lafaz daripada lafaz-lafaz yang dibawa oleh Islam. Lafaz ini disebut di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, ia adalah lafaz yang tidak timbul sebelum Islam. Lafaz demikian disebut sebagai lafaz yang syar'i, iaitu lafaz yang berdasarkan kepada syarak. Oleh itu, untuk memahami lafaz-lafaz ini memerlukan kepada kita memahaminya berdasarkan pertimbangan syarak. Yang ini apabila tak difahami oleh sebahagian daripada umat Islam, mereka lantas menterjemahkan lafaz-lafaz tertentu itu menurut yang difahami oleh umum, seperti yang difahami oleh masyarakat manusia secara umum. Maka timbullah kekeliruan. Mereka cuba memahami lafaz ad-din sebagaimana yang diterjemahkan di dalam bahasa Inggeris sebagai religion, atau yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu Sanskrit yang disebut sebagai agama. Jadi mereka cuba memahami lafaz ad-din dengan berdasarkan kepada kefahaman yang diambil daripada manusia, tamadun dan masyarakat.
atau budaya setempat. Ini salah. Ini cara pemahaman yang awal-awal lagi sudah bertembung dengan kaedah ilmu. Jadi awal-awal lagi dari sudut memahami makna agama itu yang dipakai oleh golongan sekular, mardudun, tertolak. Awal-awal lagi tak usah bicara lagi masalah Quran, tak usah bicara lagi masalah hadis. Awal-awal lagi dari sudut pertimbangan ilmu bahasa di dalam bahasa Arab, maka memahami lafaz yang tadinya datang daripada syarak dengan konteks yang terkeluar daripada kehendak syarak adalah pemahaman yang batil dan palsu. Jadi awal-awal lagi kepalsuan yang didokong oleh golongan sekular yang berfahaman bahawa negara itu tak ada kaitan, politik itu tak ada kaitannya dengan agama atau dengan Islam, adalah bertolak daripada kekeliruan dan kesilapan. Baik, kalau kita tengok dalam bahasa Arab ada 5 pecahan ya, dari sudut bahasa, iaitu satu yang dipanggil sebagai makna yang lughawi. Ini yang diambil daripada penggunaan orang-orang Arab. Jadi orang Arab secara bahasa Arab di kalangan mereka, secara lughawinya apa? Kemudian secara istilahi, ini secara istilah yang dipakai, apa yang dikehendaki bagi sesuatu perkataan itu. Kemudian secara ilmi, kemudian secara urfi, uruf masyarakat, kemudian secara syar'i. Kemudian satu lagi dia panggil lain daripada bahasa, dia panggil majazi, iaitu secara dia panggil kiasan, bahasa yang digunakan dengan makna kiasan, bukan dengan makna hakiki. Kalau dengan makna hakiki tadinya terpecah kepada 5, maka setiap lafaz itu perlu ditimbang berdasarkan 5 ini. Dan kalau lafaz itu daripada Al-Quran dan Sunnah, maka lafaz itu wajib ditimbang dengan timbangan syarak. Jadi tak boleh kita terjemah makna salat dengan doa. Itu kalau kita tengok dalam bahasa Arab, as-salatu lughatan, dari sudut bahasa Arab. Orang Arab pakai makna salat doa. Tapi makna yang dikehendaki secara istilah ialah bukan doa. Istilahan, maksud istilah syarak yang dikehendaki, bukan doa. Maknanya af'al, perbuatan-perbuatan yang makhsusah, yang tertentu, yang dimulakan dengan takbir dan disudahi dengan salam. Jadi begitu. Maka begitulah juga dengan agama, ad-din. Maka secara lughawinya, maka agama ini difahami sebagaimana yang difahami oleh masyarakat barat ataupun oleh orang-orang yang beragama selain daripada agama Islam. Maka kefahaman itu adalah salah, perlu dikembalikan kepada pertimbangan syarak. Nah, bila kita tengok daripada pertimbangan syarak, lihat dalam Al-Quran, lihat dalam hadis, maka kita akan dapati, Masya Allah, Tabarakallah, yang dipanggil agama, yang tersimpan ajarannya dalam Quran dan Sunnah itu bukan semata-mata menyentuh soal ibadat, soal salat, soal umrah, soal puasa, dah. Tetapi dengan jelas ayat-ayat Al-Quran itu menyentuh soal-soal yang dinamakan pada hari ini sebagai soal-soal siasah dan politik. Nanti dia akan bawakan dalil-dalil Quran. Oleh itu, Al-Imam Al-Qaradawi mengatakan bahawa fahaman yang memisahkan agama dan politik ini suatu fahaman yang pelik. Agama menurut fahaman barat hanyalah sekitar maksud agama sahaja yang tiada hubungan dengan urusan negara. Bagi mereka urusan negara diatur oleh akal manusia sahaja berdasarkan pengalaman-pengalamannya dan keadaan yang sering berubah. Sesungguhnya mereka mahu melaksanakan
terhadap Islam di timur, apa yang telah mereka laksanakan untuk Kristian di barat. Mereka cuba untuk menilai Islam itu berdasarkan pengalaman barat. Ini kesilapan yang besar. Jadi mereka cuba untuk menterjemahkan apa yang berlaku di barat dari sudut penyelewengan agama Kristian dan sempitnya agama Kristian itu dari sudut fahaman dan sifatnya yang bersifat kita panggil negatif kepada perkembangan ilmu, cuba turut sama dinisbahkan kepada Islam. Nah, ini perkara yang salah. Mengapa salah? Kerana langsung tidak menepati fakta. Dari sudut ilmu, bahkan dari sudut sains, bila dilihat kepada fakta yang berkaitan tentang pengalaman beragama Islam, jauh berbeza dengan pengalaman beragama Kristian di Eropah. Oleh sebab itu, usaha-usaha yang cuba dilakukan oleh barat terhadap Islam di timur adalah usaha-usaha yang tidak benar, bercanggah dengan fakta. Sebagaimana pembangunan di sana tidak terlaksana melainkan setelah mereka membebaskan diri daripada kekuasaan agama, begitulah juga mereka mahu di sini umat Islam membebaskan diri daripada kekuasaan agama. Kekuasaan agama, begitulah juga mereka mahukan di sini pembangunan di timur, dunia Arab dan Islam hendaklah berdiri atas keruntuhan agama. Sedangkan agama di barat bermaksud gereja, kekuasaan Pope dan penindasan para tokoh gereja terhadap jiwa, perasaan dan nyawa manusia. Di manakah persamaan ini dengan agama di tempat kita? Di tempat kita tidak wujud Pope. Mana ada Pope? Mufti ada lah. Tapi mufti fatwa-fatwanya diikat dengan ijtihad yang betul, berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka kalau dia mengeluarkan fatwa yang menyimpang daripada Al-Quran dan Sunnah, pada ketika itu fatwanya tidak dianggap sah. Walaupun namanya Grand Mufti, walaupun namanya Syekhul Azhar, dia hanyalah sebagai melaksanakan amanah, menyampaikan kehendak Al-Quran dan Sunnah. Itu saja. Bukan makna dia Grand Mufti, bukan makna dia Syekhul Azhar, maka maknanya dia mengeluarkan hukum bagi pihak Allah Subhanahu wa taala yang mesti diterima secara mutlak. Tidak. Sebaliknya hal yang demikian itulah yang merupakan ciri kepada Pop, ketua gereja, tokoh gereja, dan tidak berlaku penindasan terhadap hati, jiwa dan nyawa manusia. Mana ada, tak ada. Kalau berlaku kerana raja yang zalim dan bukannya kerana ajaran Islam. Sebab tu ajaran Islam apabila dia tersebar, meluas di dunia, maka di tempat-tempat yang dahulunya ada tamadun, ajaran Islam ini meniupkan ruh dan nafas yang baru kepada tamadun tersebut. Tamadun itu boleh hidup, boleh berkembang dan menjadi maju. Ini jauh berbeza dengan apa yang berlaku di Eropah yang dipanggil Dark Ages. Apabila waktu Kristian berkuasa di Eropah, zaman itu tamadun tidak dapat muncul. Tamadun menjadi beku, bahkan tak ada tamadun pun. Manusia hidup dalam keadaan kegelapan. Sebab tu orang barat sendiri pun nama zaman Kristian menguasai barat, dia panggil zaman Dark Ages, zaman kegelapan. Ini jauh berbeza dengan pengalaman beragama Islam di timur ataupun di kalangan dunia Islam. Walaupun begitu, pihak penjajah telah berjaya untuk membentuk. Berjaya dia. Ya, dia buat kerja manjada wajada, siapa bersungguh dapatlah apa yang diusahakan. Walaupun batil, dapat. Dapat. Al-haqqu bila nizam, kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, kebenaran tanpa suatu rencana dan peraturan yang kemas
yaghlibuhul batil bin nizam, dia akan dikalahkan oleh kebatilan yang terancang dan bersistematik. Itu dia. Itu adalah sunnatullah. Itu adalah ittikhazul asbab. Siapa ambil asbab, dia berjaya. Kalau Allah kehendaki. Kalau Allah tak kehendaki, tidak. Tapi lazimnya yang mengambil asbab maka diberikan kejayaan seperti yang diusahakan. Bukan kerana kebatilan itu benar apabila ia berjaya menyelewengkan umat Islam, tapi kerana dia berusaha. Sebagaimana kita hari ini nak menegakkan kebenaran, nak ajar balik masyarakat, nak cerita balik masyarakat Islam yang sebenar, maka kita kena usaha. Kita kena usaha. Kerajaan kena bertanggungjawab, pemerintah kena bertanggungjawab, mengambil tanggungjawab tersebut. Bukan sahaja dalam bentuk teoretikal, bahkan dalam bentuk implementasi dia, pelaksanaan dia. Barulah ketika itu kita juga akan berjaya mengalahkan kefahaman yang dibentuk oleh Barat selama ini. Tapi kalau kita tak ada usaha, kita harap berubah begitu saja, fahadha ajabun, ini pelik. Nabi Musa alaihissalam apabila dia nak berdakwah kepada Firaun, dia tahu dia lemah. Kan lidahnya yang tidak fasih. Ketika dia kecil, kita pun tahu kisah dia. Dia gigit, dia masukkan bara api ke dalam mulutnya, lidahnya jadi rosak. Jadi kalau dia bercakap, gagap. Oleh itu dia sedar tentang kekurangannya, maka dia bermohon kepada Allah supaya melengkapkan dia, mengukuhkannya dengan bantuan saudaranya, iaitu Nabi Nabi Harun alaihissalam. Jadi Nabi pun diajar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berjamaah dan mengukuhkan mana-mana kekurangan dan kelemahan. Bukan pergi tawakal bulat begitu. Perlu ada sistematik, perlu ada perencanaan yang betul. Maka begitulah juga dalam kita nak membetulkan balik pemikiran yang salah ini yang dibawa oleh Barat terhadap agama Islam, sehingga umat Islam menolak Islam dalam konteks kenegaraan. Senang aja, mengundi itu tahu dah parti itu tak nak sokong Islam, tak nak melaksanakan hudud, tak nak melaksanakan prinsip-prinsip governance yang berdasarkan Islam. Tahu dah, undi juga. Kenapa tu? Kerana pengaruh daripada serangan fikiran Barat itu. Jadi mereka rasa tak kisah. Mereka rasa tak kisah. Ya. Contoh bila dengar kalau JKK buat penyelewengan, contoh JKK ditangkap basah, bising satu kampung. Apa JKK tangkap basah? Tak guna punya JKK, bangkai punya JKK, kata dia. Ya. Tapi bila dengar menteri menyelewengkan duit, melakukan penggelapan harta dana awam, ini bukan ceramah politik ni, nak mengajar. Ya. Jadi dia tak kisah. Dia dengar, menteri ni menggelapkan duit dana awam, bukti telah ada. Ya ke? Yalah. Dia punya hal lah tu, dia menteri, dia jawab sendirilah. Ini kesan ghazul fikri, kesan pembentukan bahawa dia tidak merasa ta'abudnya kepada Allah menjadi sempurna, atau tercacat, atau tercela, atau menjadi rosak agamanya dengan sebab penyimpangan dalam bentuk material, dengan sebab penyimpangan dalam bentuk siasat dan politik. Kerana dianggap itu masalah dunia, itu masalah pemimpin, bukan masalah kita. Bukan melibatkan agama. Kalau kita tak tegur pun Tuhan tak marah. Jadi begitu. Sedangkan Allah Ta'ala mengingatkan dalam Quran, bila kita baca nas Quran, kerana rojokan Islam ni Quran. Sebelum kalam ulama ialah Quran. Allah sebut dengan terang-terang, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannama wa lahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang yang menyeksa, menyusahkan, mengunyayai orang-orang yang beriman, baik lelaki maupun perempuan, dia unyanya, kemudian dia tidak bertaubat,
maka untuknya disediakan azab neraka Jahannam, dan yang lebih dahsyat iaitu azab yang sangat-sangat membakar. Baik. Kerana neraka Jahannam ni diduduk ke atas, bawah tu sakar, bawah tu hawiyah, bawah tu jahim. Jahannam ni paling atas. Dia akan diseksa dengan begitu keras oleh Allah. Sekarang ni yang menyeksa orang, yang menindas orang ni siapa yang boleh buat? Orang yang berkuasa. Orang yang mempunyai kuasa, yang dipanggil pemimpin. Mereka itulah yang mempunyai, kita panggil, ruang untuk melakukan kesilapan-kesilapan tersebut. Sebab tu ayat tu turun mengenai Ashabul Ukhdud, iaitu raja yang membunuh umat Islam dengan dibakar hidup-hidup kerana keimanan mereka. Jadi ayat ni jelas, pemimpin diancam dengan neraka kalau dia menyeleweng dan menyalahgunakan kuasa, lalu menyebarkan kebatilan dengan kuasanya atau menyekat kebenaran. Diancam dengan neraka Jahannam. Bukan orang tinggal semayang aja diancam dengan neraka Jahannam. Bukan orang tak pergi Mekah aja. Bukannya pemuda yang berzina saja. Pemimpin yang menyeleweng diancam dengan neraka Jahannam. Inilah dia Islam. Ia adalah merupakan ajaran yang syumul dan lengkap, yang memastikan bahawa setiap pemimpin, setiap individu yang berkuasa itu mesti mentadbir berdasarkan petunjuk dan pedoman daripada Allah Subhanahu wa taala. Perkara ni susah nak dipaham atau kurang sensitif, kesan daripada kejayaan serangan fikiran barat. Ni kita kena faham. Ni tanggungjawab kita bersama. Bila saya mengajar, memang saya peringatkan tua-tua. Bila saya mengajar dalam masjid, saya kata jangan bawa faham sekular dalam masjid. Bila kita mengajar dalam masjid, saya tak mahu kita bawa ideologi politik kita. Kita bila duduk dalam masjid, kita kena faham betul-betul bahawa kita duduk untuk mengetahui kebenaran. Itu dia. Dan setelah kita mengetahui kebenaran, kita boleh menimbang pendirian politik yang benar dan pendirian politik yang batil. Maka dalam masjid, kita mesti masuk dalam masjid dalam keadaan hati yang terbuka untuk nak memahami tentang apa dia ajaran agama kita yang sebenar. Jadi berdasarkan yang saya sebutkan tadi, bahawa Islam ini adalah agama yang syumul. Ini yang kita nak betulkan. Bila pemimpin kita beriman, mengaji sifat 20. Apa dia? Antara perkara yang diajar wajib kita beriman dalam sifat 20. Apa dia? Iaitu antaranya az-zawab wal iqam, iaitu balasan baik dan balasan buruk. Ini wajib kita beriman. Siapa tak beriman ini kufur. Dalam perbahasan ilmu tauhid, dia masuk dalam bab as-sam'iyat, perkara yang didengar langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau disebut juga sebagai al-ghaibiyat, perkara yang ghaib. Kerana benda ni tak nampak. Baik. Sekarang as-thawab wal iqab ini, balasan baik dan buruk dalam Al-Quran. Seperti ayat yang saya bacakan tadi, bukan hanya dihalakan ancaman itu atau ganjaran itu dijanjikan kepada orang-orang yang melakukan ibadah atau yang melakukan dosa-dosa yang bersifat akhlak, tetapi juga dihala dan ditujukan kepada orang-orang yang menyalahgunakan kuasa. Jadi patut kalau kita berdasarkan Islam, maka pemerintahan kita ini melihat bahawa tindakan-tindakan penyelewengan kuasa dan sebagainya itu sebagai kesalahan yang cukup besar, yang menyebabkan bila ada sahaja pemimpin yang berbuat begitu, maka dia dilucutkan dan dipecat dengan segera dan dihukum dengan hukum yang berdasarkan Islam. Barulah ahli-ahli politik kita ni betul-betul first class. Satu penyelewengan pun tak ada. Bila ahli politik first class, Allah turun nikmat, Allah turun rezeki ni tuan-tuan dan puan-puan, cukup. Ya. Orang Ethiopia yang mati kekeringan tu berjalan tulang aja, dia besok dakwa kita semua di akhirat besok. Sebab duit semua ada, dia ada hak dari sudut kekayaan manusia.
Allah telah menurunkan rezeki cukup, tetapi Allah mengamanahkan supaya rezeki itu diagihkan dengan adil. Rezeki semua cukup. Sekarang tuan-tuan tengok dia berjalan kering, tinggal tengkorak saja, akan ada masuk neraka jahanam sebab mereka. Confirm akan ada masuk neraka jahanam dengan sebab mereka. Kerana hak mereka disekat, kerana itu mereka menderita. Siapa yang bertanggungjawab mengagih-agihkan kekayaan negara? Iaitu pemimpin. Mengapa mereka tidak mengagihkannya sehingga orang-orang ini mendapat keperluan asasi mereka sebagai manusia yang lain? Itu sebab dalam hal ini, apabila seseorang itu memimpin berdasarkan Islam, orang hidup senang lenang. Sebab kekayaan dan kesenangan yang merupakan hasil daripada kita panggil yang diturunkan oleh Allah dari langit dan dikeluarkan dari bumi dalam bentuk tanam-tanaman dan sebagainya, gali-galian, diagihkan kepada penerimanya, iaitu rakyat. Jadi kalau pemimpin gaji dia 10,000 tu ya, 10,000, dia tak boleh keruk tempat lain, sebab yang lain itu milik rakyat. Yang mengatakan itu milik rakyat bukan kita, tetapi Allah. Antu'addul amanati ila ahliha, menunaikan amanah pada mereka yang berkelayakan. Itu dia. Jadi oleh sebab itu kita mesti menolak pengaruh serangan fikiran ini yang disebut oleh Al-Imam Al-Qaradawi. Walaupun begitu, pihak penjajah telah berjaya untuk membentuk sekumpulan pengikut yang berpegang bahawa agama tidak mempunyai tempat untuk menentukan haluan negara dan mengatur urusannya. Agama adalah satu perkara dan politik adalah satu perkara yang lain. Sebab tu sampai hari ini terbawa-bawa, kalau ustaz masuk calon, heran dia. Kalau di Melaka sini tak apa dah. Kalau di Melaka dengar calon rupanya ustaz, tak setuju dia. Ustaz ni jadi imam, ustaz ni mengajar, jangan jadi calon politik, jangan terlibat dengan politik. Bagi dia benda itu mencemarkan keustazan dia. Itu dia, mengurangkan kualiti. Itu dia. Saya pernah jumpa orang atas bas, dia kata ni Aziz, dia kata bagus, memang bagus. Dia panggil ni Aziz memang bagus, hebat sungguh dia, zuhud apa. Tapi sayang satu. Saya tanya apa dia? Dia terlibat dengan politik. La ilaha illallah. Ini kefahaman yang sengaja dibentuk oleh Barat dan kefahaman yang terhasil daripada serangan fikiran Barat itu. Sehingga akhirnya fahaman ini yang menjadi fahaman yang dikongsi oleh masyarakat Islam di semua peringkat. Sedangkan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Islam yang dipanggil sebagai ad-din wad daulah, agama dan kerajaan. Kata Imam Al-Ghazali, tokoh sufi tak adalah ahli tasawuf di dunia ini melainkan dia akan kembali pada Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini dipanggil Hujjatul Islam. Makna ilmu fiqh Syafi'i kembali pada Imam Al-Ghazali. Dia yang menulis kitab merengkaskan fiqh Syafi'i. Kemudiannya ilmu tauhid kembali kepada Imam Al-Ghazali. Dia yang menyusun kitab-kitab memperhaluskan pegangan akidah Asy'ariyah yang dipanggil ilmu sifat 20. Ilmu tasawuf kembali kepada Imam Al-Ghazali, kerana dialah yang membezakan tasawuf yang berdasarkan sunnah dan tasawuf yang berdasarkan pengaruh fahaman-fahaman tamadun yang lain. Semua kembali pada Imam Al-Ghazali. Hebat. Dia sebut dalam kitabnya, dia kata apa dia? Ad-dinu usul. Agama itu adalah asas. Apa dia sebut? Politik, dia guna perkataan apa saya tak ingat. Cuma dia kata politik adalah harisun, adalah pelindung dan penjaga agama. Maka sesuatu yang tidak ada asas, famahdumun, akan runtuh.
Dan sesuatu yang tidak ada pelindung, fadha'i'un, akan hilang. Reti agama dan politik tidak boleh dipisahkan. Ini kenyataan ulama tasawuf. Jadi mana orang tasawuf mana yang nak boleh tolak perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Baik. Kenapa dia faham? Kerana dia memahami Islam daripada sumber yang benar. Sebab itu dia menyimpulkan dengan kesimpulan tersebut. Berbeza dengan kita di zaman ini, kepahaman kita tidak diambil langsung daripada kehendak Al-Quran dan Sunnah. Ketika kita mahu menimbang serangan fikiran Barat, akhirnya kita terbawa dengan fahaman yang dibawa oleh Barat yang mengatakan agama hanya dalam soal ibadah. Akhirnya kita tidak mengambil suatu sikap yang proaktif dalam membetulkan penyelewengan di bidang siasat agar bertepatan dengan agama kita. Kita biar saja. Kemudiannya, hal ini berlaku terhadap Islam sebagaimana ia telah berlaku terhadap Kristian. Di antara slogan yang menyesatkan yang tersebar ialah agama adalah untuk Allah dan negara adalah milik semua. Ia adalah satu kalimah yang benar tetapi bermaksud kebatilan. Ia boleh diterbalikkan semua bentuk maksudnya, ikut yang menggunakannya. Kita boleh menyatakan agama adalah untuk Allah dan negara adalah untuk Allah, ataupun agama adalah untuk semua dan negara adalah untuk semua, ataupun agama adalah untuk semua dan negara adalah untuk Allah. Kehendak dan maksud mereka bagi kalimah agama adalah untuk Allah ialah agama adalah sekadar hubungan hati manusia dengan Tuhannya dan tidak terdapat tempat baginya dalam sistem kehidupan dan masyarakat. Ni bid'ah besar ni tuan-tuan, ya, yang kita hari ni duk bergaduh masalah khilafiyat. Nak angkat tangan ke tak angkat tangan, nak sapu muka ke tak sapu muka. Kita duk bergaduh dalam masalah khilafiyat, nak kunut ke tak kunut. Ni bid'ah yang paling besar impaknya kepada umat, iaitu mengatakan bahawa agama tidak ada kaitan dengan politik dan menganggap itulah ajaran Nabi SAW. Ini bid'ah yang sangat besar. Bid'ah ini yang patut diperangi habis-habisan kerana ia memberi kesan yang besar kepada umat sebagai sebuah kerajaan, sebagai sebuah masyarakat. Ini bid'ah. Baik. Kemudian contoh praktikal yang paling menonjol bagi perkara itu ialah seperti negara sekular yang didirikan oleh Kemal Atatürk di Turki. Kita bila tak ikut agama, dari sudut siasat kita boleh tengok setengah-setengah pemimpin langsung tak ada credibility, akhlak pun tak ada, adab pun tak ada. Dia kira kalau dia bertanding confirm menang. Dia masuk dalam masyarakat duduk tercanguk macam ayam belatuk. Tak kisah. Suruh baca Yasin, baca Yasin ikut-ikut Rumi saja. Dia kira tak apa, dia tetap terlantik. Kenapa? Kerana masyarakat yang bakal mengundi dia itu tidak menimbang perlantikan itu berdasarkan kehendak Allah dan Rasul, lantaran fahaman sekular tadi. Akhirnya lahirlah ahli-ahli politik yang kita amanahkan untuk menjaga umat, akhirnya mengkhianati umat. Nah, tengok Raja Perak mengadu dalam ucapan dia. Dia kata bukan DEB yang salah, tetapi pelaksananya yang salah, yang melakukan penyelewengan, tidak amanah. Dia tak nak cerita betul-betul. Kalau dia cakap terang-terang, siapa pelaksana dia? Kerajaan yang ada dia. Dia cakap terang-terang tak boleh. Dia tak nak cakap terang-terang. Itu dia. Jadi orang kampung memang tak faham lah. Orang berpelajaran macam kita bolehlah faham. Orang kampung tak faham. Orang kampung kata pelaksana yang salah. Ni British punya pasal ni, kata dia. Ini British ni, kata dia. Ini yang kita betul-betul berjuang dulu melayan Union, kata dia. Itu dia. Dia tak tahu kawan tu maksudkan siapa. Itu dia. Jadi mengapa jadi begitu? Kerana pemimpin-pemimpin yang dilantik tidak mahu dipandukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka terlantiklah orang-orang yang bobrok, yang tak ada akhlak, tak ada amanah, tak ada integriti. Tuan-tuan kalau tengok dalam Quran ayat yang bakal dibawa, hatta dari sudut perlantikan tugas disebut dalam Quran dan hadis. Tugas.
berdasarkan orang yang ahli dan ada kelayakan. Ni, maknanya nak lantik seseorang mesti ada kelayakan dia dalam Islam. Sekarang kalau pemimpin itu sudah ada terbukti melakukan penyelewengan, maka dia tak layak untuk dijadikan pemimpin. Tapi dalam masyarakat kita tak kisah, tak ada masalah. Mereka melanggar ingatan Allah dan Rasul, akhir mereka terpaksa menelan akibatnya yang buruk. Itu dia. Baik. Ini bila kita mengaji di sudut politik, kita biar nampak betul-betul, biar faham. Kemudiannya, contoh praktikal yang paling menonjol bagi perkara itu ialah seperti negara sekular yang didirikan oleh Kemal Atatürk di Turki, yang beliau paksakan dengan kuku besi dan tumpahan darah terhadap sekelompok rakyat Islam Turki. Teruk ya kalau tuan-tuan baca sejarah bagaimana sekularisme itu dibentuk di Turki. Dia bunuh ratusan ribu orang-orang Islam Turki di kawasan perkampungan Anatolia. Kerana yang orang pegang Islam betul ni orang kampung masa tu. Kawasan pendalaman di Anatolia. Jadi kawasan Anatolia ini ialah kawasan yang terpisah daripada benua Eropah. Dia masuk tentera-tentera ini, bunuh mereka-mereka ini, kerana mereka ini adalah golongan yang berpegang teguh dengan Islam. Dia nak kukuhkan sekular dengan dia membunuh umat Islam, dan termasuk yang dibunuh itu ialah para ulama-ulama Islam. Ini berlaku setelah musnahnya Khilafah Uthmaniyah, benteng politik terakhir yang tinggal untuk Islam setelah pertentangan berkurun-kurun lamanya dengan Salibiyah dan Yahudiyah antarabangsa. Pelbagai kerajaan di negara Islam lain telah meniru Turki Barat, Turki baru dalam pelbagai peringkat peneriuannya. Lantas Islam dipinggirkan daripada pemerintahan dan perundangan, disingkirkan daripada masalah-masalah jenayah, sivil dan seumpamanya. Ia hanyalah kekal terhad dalam bidang apa yang dinamakan sebagai undang-undang keluarga. Ia juga telah dipinggir daripada memberi arahan dan pengaruh dalam kehidupan, kebudayaan, pendidikan dan kemasyarakatan, kecuali dalam batasan had yang amat kecil. Ruang dibuka sepenuhnya bagi petunjuk dan arahan barat, kebudayaan barat dan adat budaya barat. Ini realiti yang sedang kita hadapi. Termasuk negara kita yang meniru Turki baru, membangunkan negara kita berasaskan fahaman Turki, iaitu sekular. Tak betul ni sekular ni Allah nak tunjuk supaya orang Islam yang tak ada ilmu pun jadi takut. Dengan berdasarkan apa yang berlaku kepada Kemal Atatürk ini, mayatnya tak diterima oleh bumi. Tak diterima oleh bumi. Tak boleh dimuntahkan oleh bumi. Akhir terpaksa diletak mayatnya di celah gunung. Letak celah gunung. Tak boleh ditanam. Mayat tak terima. Orang ini yang diseksa oleh Allah ketika hujung nyawanya dengan bahang kepanasan, sehingga istana dia itu terpaksa disiram dengan air. Setiap kali dia panas, siram dengan air istana supaya rasa sejuk. Itu dia. Sehingga dia tak boleh tahan dengan cara itu, naik pula kapal pergi ke tengah laut, pun panas juga lagi. Sehingga dia angkat penumbuk dia, tunjuk kepada langit, ditujukan kepada Allah. Itu dia. Inilah orang yang mengasaskan fahaman bid'ah yang besar di akhir zaman. Baik kita usaha mati tak terpalit dengan fahaman ini, na'udzubillah. Walaupun ibadat sikit, semayang kita tak banyak tahajud, tapi kalau kita mati tak terpalit dengan penyakit bid'ah sekular ini, insya-Allah ada peluang kita diampunkan Allah. Tapi kalau kita terpalit dengan bid'ah ini dalam keadaan kita sedar, maka kita takut, na'udzubillahi min dzalik, bahawa Allah menghadap kita dalam keadaan yang sangat murka. Sahabat Nabi pun menyeleweng sikit, Tuhan masuk dalam neraka. Sahabat Nabi berjuang bersama Nabi dalam banyak peperangan, termasuk peperangan Tabuk yang terakhir. Kerja dia tarik tali kuda Nabi. Akhir sahabat ni terbunuh dalam peperangan Tabuk. Sahabat yang lain kata, Allah, untungnya dia lah mati syahid, masuk dalam syurga, untung. Sahabat yang lain memang kita panggil ternanti-nanti, mereka itu terbunuh dalam perjuangan fisabilillah. Jadi bila orang terbunuh syahid, maka dia, Allah, untung
Nabi kata huwa finnar kama qala, orang ni dalam neraka. Nabi kata. Terkejut sahabat. Dalam kisah yang lain, bila nak semayang, Nabi kata sallu ala ashabikum atau kama qala, kamu semayangkan sajalah sahabat kamu. Nabi tak nak semayang. Terkejut sahabat. Apa pasal? Lalu sahabat pergi selidik dalam beg simpanannya, ditemui di tempat itu gelang Yahudi yang harganya tak lebih daripada beberapa dinar, murah aja, tak berapa sen kupang. Gelang Yahudi dicuri daripada harta rampasan. Dengan sebab dia curi gelang itu, Nabi tak nak solatkan dia dan tempatnya dalam neraka. Itu dia. Dahsyat. Ya. Jadi kalau kita meredakan suatu fahaman yang membuka kepada pemimpin-pemimpin terlantik, pemimpin yang tidak amanah, pemimpin yang tak takut dengan Allah, pemimpin yang tak layak dilantik untuk memegang kendali dan nasib umat, sehingga berlaku penyelewengan kerana tiada kelayakan, dan kita meredai fahaman tersebut, macam mana agak-agak kita nak jawab besok depan Tuhan? Siapa kita dengan sahabat? Sebab tu tuan-tuan, kita kena mengaji, kita semua lemah, kena mengaji. Bila kita mengaji, maka kita tahu. Bila kita tahu, maka kita jadi warak dan jadi orang yang berhati-hati. Kalau tak mengaji, tak boleh tuan-tuan. Jangan ibadat saja. Kalau ibadat saja, memang kita tak tahu mana salah, mana betul. Bukan kita tak ikhlas, kita ikhlas. Tetapi ikhlas tanpa ditimbangkan dengan ilmu ditolak. Ya, ditolak. Tak diterima oleh Allah. Ikhlas, buat satu semayang ikhlas, tapi semayang tak betul, tak sah. Saya ikhlas melantik dia sebagai pemimpin, tapi dia tak layak dari sudut Islam, tidak sah, tetap berdosa di sisi Allah. Ini mesti ada ilmu supaya tindak tanduk kita itu bertepatan dengan ajaran Islam. Sikit lagi tuan, sikit lagi. Tengok TV boleh sampai pukul 12, tak apa. Kena pula filem Hindustan dekat 3 jam baru nak habis. Seksa menunggu. Allah, filem Hindustan panjang betul. Sebahagian pemimpin politik tidak menyembunyikan rasa takjub mereka terhadap Atatürk. Kagum sungguh, sehingga seorang pemimpin sebuah parti politik besar dan terkenal di Mesir dan Perdana Menteri pada waktu itu berkata dalam kenyataannya, orang Islam ni, apa dia kata? Sesungguhnya saya berasa takjub tanpa batasan terhadap Kamal Atatürk dan fahamannya terhadap makna negara moden. Itu baik. Terus saya kata dia, ramai ulama yang terpedaya kerana Kamal Atatürk ni dibantu oleh media barat. Masa tu yang ada surat khabar Eropah, dia cetak dalam surat khabar Kamal Atatürk menyelamatkan Turki daripada serangan tentera bersekutu. Sedangkan sengaja tentera bersekutu bagi peluang kepada dia menang untuk nak create figure yang akan menyaingi khalifah Islam ketika itu. Jadi create figure dengan surat khabar. Maka melalui surat khabar ni keluar Kamal Atatürk, yang agung, pembebas Turki, bermacam-macam lagi, sehingga ramai orang terpegun dan kagum dengan Kamal Atatürk. Termasuk antaranya ulama besar yang bernama Badi'uz Zaman Said Nursi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ulama besar, seorang yang genius. Dia genius pun terpedaya dengan Kamal Atatürk, sehingga akhirnya bila dia tengok Kamal Atatürk menyeleweng, dia menentang, kemudian dia penjarakan. Dia ditangkap dan dipenjara. Kemudian apabila dia dipenjara, dia tidak putus asa, dia mengarang tafsirnya dalam penjara, dan tafsir ini diletak di dalam sampah-sampah yang nak dibuang supaya tak disedari dia mengarang tafsir yang mengandungi arahan-arahan kepada murid-muridnya. Maka bila buang sampah kat luar, murid dia datang cari
kemudian kutip, sehingga dalam cara yang demikian dia menyusun beribu-ribu lembaran tafsir yang kemudiannya dicetak, ditulis tangan dan disebar di seluruh Turki. Ini dia. Ulama pun terpedaya. Jadi tak peliklah kalau bapa kita terpedaya, kalau datuk kita dulu terpedaya. Tak pelik, bukan salah dia. Nak buat macam mana? Kerana dia guna media macam-macam cara. Memang orang terpedaya. Saya ingat kalau saya ada hari itu pun jadi ketua bahagian kali. Itu dia. Zaman tu lah. Zaman kitab ni kita tak jumpa kat kedai. Zaman kita di Azhar pun tak mengajar lagi tentang ideologi. Zaman belum ada lagi ulama-ulama Islam yang dipanggil haraki. Saya pun akan ikut sama dengan niat yang ikhlas demi mempertahankan umat Islam. Itu dia. Maka bukan salah, cuma apabila kita dah sedar dan kita dah tahu, kita masih lagi kekal dengan fahaman lama, kata ini salah. Ini salah. Kerana kita telah mengetahuinya. Baik. Dulu ada ulama besar di Kelantan. Keturunan ulama besar daripada Mekah. Duduk mengajar di Mekah. Keturunan dia di Kelantan. Mendukung perjuangan yang berdasarkan fahaman sekular ini. Itu dia. Dukung macam mana ulama besar. Ini banyak berlaku di mana-mana, banyak berlaku. Datuk saya Kiai Haji Abdul Rahman. Datuk saya Kiai Haji Abdul Rahman. Dia mengaji di Mekah lama. Pak saudara saya Muallim Haji Abdul Wahid, orang panggil wali kecil. Dia bawa kereta tidur. Minyak kalau habis dia letak air je. Saya belum sampai tahap tu lagi. Saya lali lagi. Masih lali dengan dunia. Itu dia. Dia tidak. Jadi pak saudara saya ni, dia yang mengasaskan pondok kami di Melaka tu ialah Kiai, datuk saya, Kiai Haji Abdul Rahman. Lepas tu dia pergi cari duit, suruh pak saudara saya balik. Selepas dia balik dah alim, pak saudara saya mengajar. Dia merayau cari duit, zaman tu susah. Jual macam-macam, sabun lah, minyak atar lah, kayu lah, pergi cari kayu tas sampai ke Sabah tu. Nak cari duit untuk madrasah. Pondok kami di Baitul Qura hari ini dibangunkan di atas tapak lama itu. Tapak pondok asal tersebut yang diasaskan oleh datuk saya Kiai Haji Abdul Rahman ni. Dia yang mengasaskan Parti UMNO. Minta maaf sebut ni mengaji bukan kempen ni. Dia mengasaskan Parti UMNO di kampung saya. Dia mengasaskan. Gapa baba Melaka tu itu moyang saya, moyang saudara. Keluarga kami terpecah dua. Itu moyang saudara saya. Bila datuk saya Kiai Haji Abdul Rahman mengasaskan parti ini, maka keluarga semua duduk dalam. Bila datuk saya tinggalkan, apabila satu waktu semayang asar, masuk waktu asar, tak semayang lagi. Datuk saya Kiai, ulama. Kiai zaman hari itu bukan macam Kiai zaman ni. Kiai zaman ni serban aja besar, kayai banyaknya. Kiai zaman tu masuk waktu semayang, dia pegang betul. Dia betul-betul tok guru sungguh. Jangan main-main. Tu dia. Zaman tu bawa perahu, azan, pacak kayu tengah-tengah sungai, angkat takbir semayang, Allahu Akbar. Zaman tu orang jaga betul salat. Jadi datuk saya kata, masa tu apa-apa. Dia kata, marilah kita semayang. Dah masuk, waktu dah masuk. Jadi dah berjalan agak lama. Jadi dia rasa tak boleh jadi ni. Kita semayang dululah, ya. Jawab apa-apa. Tak apalah. Tuan pergi semayang dulu, ataupun panggap apa-apa dia panggil, pergi semayang dulu. Tuan pergi dah dulu. Datuk saya pun bangun. Dia kata, kalau macam tu ya, setakat inilah kita bersama. Setakat inilah kita bersama. Apabila satu gerakan itu mengabaikan suruhan Allah, ia penyakit yang akan membawa pengabaian yang lebih besar. Dia dah baca dah. Maka dia keluar, tubuh pas pula dah. Itu dia. Dia bertaubat, dia tubuh patipah pula. Itu sebab datuk saya ni kalau baca sejarah hidup dia cukup sadis dan tragis. Itu dia.
Dia dianggap pemecah belah. Semua dia buat. Sebab tak ada parti komunis. Alhamdulillah, syukur. Jadi dia tua pula parti PAS sebagai taubat dia. Kerana dia dah tahu bahawa parti ini tidak menjadikan fokus dia untuk mengagungkan Allah. Oleh sebab itu dia tubuhkan pula parti yang namanya parti PAS. Jadi Datuk saya. Itu dia. Jadi ulama macam tu, pak kiai macam tu pun membuat pertimbangan yang salah. Apa nak pelik zaman tu? Bukan ada Universiti Azhar, bukan ada kuliah Usuluddin orang balik mengaji pragmatism, sekularism. Sekarang ni ada belaka nasionalism dipelajari di Azhar. Azhar keluar fatwa sekularism tak betul, macam-macam lagi. Sekarang ada, dulu tak ada. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Tuan-tuan, Datuk saya Kiai Haji Abdul Rahman. Besar ganjaran dan pahala dia, kerana dia mengambil tindakan yang betul dalam sikapnya menjaga solat. Dia meninggal pun saya ada kat sebelah dia, tengok dia mengucap. Ya. Baik, kemudiannya sikit lagi. Jadi antara yang terpedaya ini ialah seorang ulama Azhar, Syekh Ali Abdul Razik. Bayangkan, kita perhabiskan bahagian ini sikit. Di dalam gambaran paling menonjol bagi kejayaan serangan kebudayaan barat ialah pemikiran sekular yang menyusup masuk, mengajak kepada permisahan agama daripada negara. Ia bukan sekadar mempengaruhi golongan awam sahaja, bahkan ia telah menjangkau sebahagian mereka yang telah belajar agama di kolej Islam terkenal seperti Al-Azhar. Sebagaimana yang terserlah dalam buku Syekh Ali Abdul Razik, Al-Islam wa Usulul Hukmi. Ali Abdul Razik ini syekh antara ulama-ulama Azhar. Adalah adil kiranya kita menyatakan bahawa buku ini telah mencetuskan gegaran kuat sewaktu ia diterbitkan di kalangan masyarakat umum dan di Azhar sendiri khususnya. Al-Azhar telah membentuk komiti dari kalangan ulama besar Al-Azhar untuk membicarakan penulisnya. Tahkim. Sebab ni ulama tiba-tiba terpengaruh dengan fahaman sekular, kerana boleh jadi dia melanjutkan pelajarannya ke Perancis. Pada ketika itu ramai ulama-ulama pergi lanjut pelajaran ke Perancis di Sorbonne University. Banyak. Kalau antara Syekhul Azhar yang belajar di Perancis, ia seorang wali yang terkenal, Syekh Abdul Halim Mahmud. Dia dianggap sebagai Ghazali di sebelah timur. Sangat besar alimnya. Dia Syekhul Azhar, tapi PhD-nya dalam bidang bukan bidang Islam, dalam bidang falsafah, ialah di Sorbonne University. Jadi banyak orang pergi ke sana, setengahnya balik terpengaruh. Lalu bila terpengaruh, menulis buku yang menidakkan kaitan negara dengan Islam. Maka apa hukuman yang telah diambil? Ia menjatuhkan hukuman menggugurkan beliau daripada syahadah al-alimiyah, dicabut sijilnya, dibatalkan sijilnya, dan mengeluarkannya dari kalangan ulama, dikeluarkan dari senarai ulama-ulama Azhar yang diiktiraf. Itu dia. Buku beliau telah ditolak dan dijawab oleh ramai ulama dan tokoh pemikir dari kalangan keluaran Al-Azhar dan bukan Al-Azhar. Termasuklah ulama-ulama Azhar seperti Syekh Khidir Hussein, seorang ulama besar-besar, iaitu bekas Syekhul Azhar. Jawab tulisan yang dibuat oleh beliau, menolak fahaman sekular. Jadi Azhar memang sejak dulu atas jalan ahli sunnah wal jamaah memang menolak fahaman sekular. Sebab tu saya pelik hari ni orang dia sebut ahli sunnah wal jamaah, tapi dia tak sensitif dengan sekularisme. Dia kata tu fahaman Wahabi, tolak sekular ni dan sebagainya, ada kaitan dengan Wahabi. Ini masalahnya Syekh Khidir Hussein ni tak ada kaitan langsung dengan Wahabi. Ini zaman Syekhul Azhar dahulunya. Itu dia. Jadi dalam hal ini sepatutnya bila kita betul-betul jujur dalam berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah, kita mesti menentang dan menolak fahaman yang dibawa oleh Syekh Ali Abdul Razik ini, iaitu fahaman sekular dalam corak atau bentuknya yang kita panggil dalam bentuk Mesir, yang cuba dikemukakan oleh beliau. Oleh itu semuanya semestinya dikukuhkan sikap berhadapan dengan sekularisme, pesanan Al-Imam Al-Qaradawi. Para pendukung dan penyokongnya mesti kita berdepan dengan mereka, menerang dan dakwah, menentang
dan menyekat dan menghalang usaha-usaha untuk mengukuhkan sekularisme dalam negara kita. Sebab apa Ustaz? Ini agama. Benda tu bercanggah dengan agama. Kita tengok orang tak semayang, orang berjudi, berzina dalam kampung kita. Takkan kita nak biar? Begitu serupalah juga bahawa pahaman sekularisme, makna pahaman yang menolak ajaran Al-Quran dari sudut kenegaraan, takkan kita nak biar? Mana boleh kita biar? Kita seorang Muslim, kita wajib membetulkan. Bukan masalah pahaman politik, masalah tuntutan agama. Ini adalah kewajipan sebagai seorang Muslim. Oleh itu semestinya dikukuhkan sikap berhadapan dengan sekularisme para pendukung dan penyokongnya, dipertegaskan lagi kesyumulan Islam dan ditonjolkan sudut hukum dan ajarannya yang hidup, iaitu sudut bernegara, pengurusan dan pengarahannya dengan hukum-hukum dan adab-adab Islam. Diisytiharkan bahawa perkara itu adalah satu juzuk yang tidak akan bercerai daripada sistem Islam yang unggul dengan kesyumulannya yang meliputi setiap masa, tempat dan pelbagai jenis manusia. Jadi hati-hati, ada setengah-setengah kita panggil ulama-ulama yang bawa fahaman dalam negara kita yang menjumpai dengan Mustafa Ali Abdul Razik yang mengatakan bahawa tak ada kaitan Islam dengan politik. Maka bila dia tengok ulama-ulama yang terlibat dengan politik, maka dia anggap ulama-ulama ini menyeleweng dan dia anggap ulama-ulama ini tidak mendukung fahaman ahli sunnah wal jamaah. Ini fitnah. Ini fitnah yang besar kepada ulama-ulama Islam. Fitnah yang tak pasal-pasal cari dosa di hari akhirat esok. Syekh Khidir Hussein, ulama-ulama yang menghakimi Syekh Ali Abdul Razik itu bukannya orang-orang yang dipengaruhi oleh mana-mana fahaman, melainkan daripada ilmu yang mereka belajar di Al-Azhar. Ini ulama-ulama tua, orang sekarang panggil leluhur, iaitu ulama-ulama leluhur, iaitu ulama-ulama tua yang menjadi rujukan, bukan sebarang ulama. Ulama Azhar ni dahsyat tuan-tuan. Kita yang ada kat Malaysia ni takat kita panggil ibu jari je. Ibu jari je. Nak banding dengan ulama Al-Azhar. Nak jadi khatib Masjid Azhar saja. Belum lagi Syekhul Azhar. Khatib, nak jadi khatib khutbah di mimbar. Imam Masjid Al-Azhar saja. Imam besar dia. Dibuat apa dia kita panggil ujian. Ujian dia apa? Oleh kerana nak jadi khatib, nak jadi imam solat, dibuat ujian. Nyatakan sebanyak mungkin sunat yang ada dan berkaitan dengan sembahyang. Sunat-sunat dalam sembahyang. Angkat ni sunat. Itu dia. Nah, kemudiannya apa dia lagi sunat? Baca wirid tu sunat dan macam-macam sunat. Maka marilah seorang ulama bawa mari sampai 100. Mari ulama lain pula 200. Ni anak bertanding jadi Syekhul Khatib Azhar ni. Mari 300. Datang seorang Habib daripada Yaman. Dia sebut sampai lebih pada 1000 sunat. Orang lain semua serenda angkat tangan. Maknanya dialah yang menghayati solat, sehingga dia tahu betul-betul berapa banyak sunat. Dia menghayati solat dengan mengamalkan sunat-sunat itu. Maka dia dilantik sebagai Khatib Al-Azhar. Ini bukan sebarang orang ulama Azhar ni. Kita ni tak ada apa, ibu jari je, silat-silat kuku je. Kitab Allah telah diturunkan bagi menjelaskan segala sesuatu, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Ini ada pula bercakap serang orang-orang yang mendukung kebenaran dan mengembalikan siasah berdasarkan kepada politik yang baik, yang sesuai dengan Islam. Dituju orang tu sebagai Dajjal. Dia panggil Dajajilah. Dajajilah ni mana? Pembohong-pembohong besar. Guna sijil, guna latar belakang agama, duduk di atas platform sekular yang salah, bercakap menyerang orang yang menyeru kepada kebenaran dalam bidang siasat dan dianggap sebagai Dajjal. Allah, ini fitnah akhir zaman. Agak-agak dia bercakap macam tu tak kalau orang tak bagi gaji kat dia? Agak-agak dia bercakap macam tu tak kalau orang tak bagi pangkat dan kedudukan pada dia? Agak-agak dia bercakap macam tu tak kalau tak ada elan? Agak-agak dia bercakap macam tu tak kalau dia dalam televisyen orang tak bagi elan, cakap Ailio dengan gigi je? Jawapan dia tak cakap lah macam tu. Assalamualaikum lah jawabnya. Jadi banyak di akhir zaman ni orang terpedaya dengan dunia, terkhususnya di kalangan ulama. Berhati-hati dengan ulama dunia ini. Berhati-hati. Berat hukuman orang ini di hari akhirat besok, kerana mereka tidak berjalan bersendirian, akan ada pengikutnya di belakang.
Pengikutnya mengutuknya habis-habisan. Mengapa kau? Engkau yang menyesatkan aku. Engkau yang menyebabkan aku jadi begini. Maka hukuman kepada mereka itu lebih teruk berbanding dengan pengikutnya. Jadi ini bila tengok ustaz bercakap buka atas platform yang betul, entah kalau nampak dia cabut lari macam entah nampak rimau. Nampak rimau mengaum, cabut lari. Kalau nampak ustaz macam ni, lagi dahsyat lagi, cabut lari tu. Bayang dia pun jangan bersentuh. Sebab ini bahaya besar. Bahaya besar yang akan menyebabkan kita terjun dalam neraka oleh orang-orang yang demikian. Ajak kepada Quran dan hadis, tapi duduk dalam platform sebuah gerakan sekular. Kan pelik tu. Kan pelik. Pelik betul. Ajak orang semayang tapi bawa botol arak dalam masjid. La haula wala quwwata illa billah. Kan ajaib dia panggil. Ini berlaku kenapa? Kerana kejahilan. Kejahilan tentang soal-soal yang melibatkan kepada ideologi dan fahaman yang menyeleweng di zaman ini. Ini banyak berlaku kepada ulama-ulama, khususnya daripada keluaran-keluaran yang lain daripada Azhar, yang tidak mempelajari apa yang dipanggil sebagai izm-izm semasa. Dia tak belajar. Di universiti dia tak mengajar benda-benda itu. Maka dia tak tahu. Maka bila dia tak tahu, dia ingatkan dia betul. Na'udzubillah min dzalik. Kita tutup dengan ayat Quran yang dibawa oleh Al-Imam Al-Qaradawi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Terjemahan, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran menjelaskan setiap sesuatu dan menjadi petunjuk. Mana semua Tuhan terang dalam Quran ini yang perlu bagi kebahagiaan manusia dunia dan akhirat. Semua Tuhan terang. Makna kalau orang duk agung-agungkan Das Kapital, pengikut komunis, tentulah Al-Quran lebih baik daripada Das Kapital. Das Kapital ini walaupun hebat macam mana, disusun oleh manusia yang namanya Karl Marx. Golongan kapitalis mengagungkan buku On the Wealth of Nation. Hebat macam mana pun On the Wealth of Nation, tentulah Quran lagi hebat. Kerana On the Wealth of Nation disusun oleh manusia yang bernama Adam Smith. Orang mengagung-agungkan buku yang dipanggil Al-Jumhuriyah, Republik, yang disusun oleh Plato, dan buku Republik ini dianggap sebagai Bible bagi ahli falsafah. Makna semua falsafah dunia sudah disebut di dalam buku Republik yang disusun oleh Plato. Takkanlah Quran lebih rendah daripada buku Plato, kerana Plato ni manusia. Habis tu kalau kita kata tak, buku Plato lagi bagus ustaz, maka apa nilai akidah kita beriman dengan Allah? Apa nilai kalau kita mengatakan Allah itu maha berilmu, bersifat dengan maha mengetahui, bersifat dengan maha bijaksana, tiba-tiba kita mengatakan Plato lebih cerdik, buku Karl Marx lebih bernilai, buku Adam Smith lebih memberi pedoman. Maka di mana nilainya iman kita? Iman yang macam ni apa nilainya? Tak ada nilai iman yang begini. Ini iman yang bohong, iman yang dibatalkan oleh perbuatan yang menyalahi keimanan. Tapi bila kita beriman betul-betul Al-Quran itu yang betul, maka kita akan pakai Quran. Nah, bila kita pakai Quran dan kita belajar Quran, maka sebagaimana yang disebutkan tadi, Quran itu tibyanan likulli syai', menerangkan segala sesuatu, hatta dalam soal-soal politik, ekonomi dan sebagainya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah dia untuk malam ini ya. Saya nak sambung lagi boleh ya, tapi saya tengok tuan-tuan dah lentok aja ya. Itu dia. Jadi kerana dah tunggu daripada maghrib tadi ya, besar ganjaran yang sabar kerana memuliakan majlis ilmu sehingga lepas isyak. Tunggu lagi, jazakumullah khairan katsira. Ni kualiti belum ada pada orang Melaka lagi. Belum ada. Saya mari sini sebagai orang Melaka. Walaupun duduk dengan tuan-tuan, saya teringat ke Melaka. Kerana itu negeri saya, itu tempat tumpah darah saya, dan situlah saya ingin mati dalam perjuangan. Saya datang ni sekadar sebagai tetamu saja, untuk nak menyampaikan ilmu setakat yang saya tahu ya, sampaikan. Kerana di negeri saya tak boleh baca kitab ni. Orang tak faham. Orang tak faham. Belum masa dia lagi. Tapi sudah ada perkembangan yang positif. Itu dia. Sini saya boleh baca. Tuan-tuan akan duduk dengar. Di Melaka saya buka kitab ni dalam masjid, dia kata dah sesat dah Ustaz Zul ni. Kata dia. Dah sesat ni, sebut bab politik apa semua ni. Itu dia. Jadi sini boleh. Di Melaka sudah ada peningkatan yang baik.
Kualiti yang ada pada tuan-tuan ni belum ada di Melaka. Sanggup tunggu untuk majlis ilmu walaupun lepas Isyak. Jadi jazakumullah khairan katsira. Saya berdoa supaya keadaan ini juga satu hari nanti menjadi kenyataan di negeri saya, negeri Melaka, yang negeri yang sangat berkat, ya. Kerana sejarah negeri Melaka ni diislamkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui mimpi para meswara. Ni fakta sejarah. Jadi bila kata Nabi Islamkan tu tadi, maknanya Allah memang berkehendak Melaka ini menjadi Islam. Walaupun sudah ada negeri-negeri Islam, sudah ada kampung-kampung Islam, tapi ketika itu kuasa politik yang ada di Nusantara ialah Buddha dan Hindu. Allah mahu kuasa politik Islam, ada kuasa politik Islam itu tercapai melalui pengislaman Melaka. Itu dia. Bila dah selesai tugasnya selama 100 tahun, maka ditarik balik kekuasaan Melaka. Ketika itu kuasa politik Islam sebagai entiti politik, sebagai sebuah kerajaan, sudah menjadi suatu perkara yang kukuh di dalam masyarakat Islam Melayu Nusantara. Maka bila Melaka dah tak mampu, dipindah ke Aceh. Aceh tak mampu, dipindah ke Makassar. Makassar tak mampu, dipindah-pindah, ya. Itu dia. Jadi besar Melaka ni, cukup besar jasa dia dalam sejarah dakwah dan perjuangan Islam di Nusantara. Tapi kesan dia macam itulah. Pada hari ini tuan-tuan doa, insya-Allah satu hari nanti di mana bermula, di situlah juga berakhir dan bermula kembali, insya-Allah. Jazakumullah khairan katsira. Mohon maaf, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa sallallahu wa sallama ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kat mana tu? Limau. Oh ya. Allah SWT. Masya Allah, tabarakallah. Ada satu benda saya nak sebut dalam diskusi ilmiah kami dengan para habaib. Ada hadis yang mengatakan bahawa orang yang berselawat dan sambil bersalam digugurkan dosanya dan diampunkan dosanya. Jadi bukan, ini amalan yang dibawa oleh ulama ni bukan sebarang amalan.